Kejayaan menakjubkan atlet para negara Boni Buniau Gastin yang meraih pingat emas pertama buat Malaysia pada Sukan Paralimpik hari ini. Dan 82% jangkitan COVID-19 di Sarawak melibatkan varian Delta. Perkembangan dari Bumi Kenyalan kita bersama Bu Mawin. Ya Alif, atlet para negara Boni Buniau Gastin menampilkan prestasi amat baik apabila berjaya meraih pingat emas pertama buat Malaysia pada hari keempat Tamasya Sukan Paralimpik Tokyo 2020 hari ini. Berita kemenangan itu turut disambut dengan penuh kegembiraan oleh keluarganya di Kampung Baru Mawang, Serian. Lebih mengagumkan lagi, atlet kelahiran Serian Sarawak itu turut memecahkan rekod Sukan Paralimpik dipegang Rasul Mohsin dari Iraq pada Rio 2016 iaitu 227 kg dengan angkatan 228 kg dalam pencubaan ketiganya pada hari pertama sukan berkenaan berlangsung. Bercakap kepada pemberita RTM hari ini, bapanya Gustin Jenang 54 tahun memberitahu mereka amat berbangga dengan kejayaan anaknya yang sudah lama menyimpan hasrat untuk membawa pulang pingat emas untuk negara dalam sukan berkenaan. Perasaan teramat terharu dengan gembira sekali lah. Tidak terkata memang dah. Semua berbangga dengan pencapaiannya. Lagi-lagi punnya dapat mecah rekod untuk Olimpik tu. Tambahnya, walaupun anaknya itu sudah beberapa kali meraih kejayaan di peringkat antarabangsa, namun kejayaannya di Sukan Paralimpik kali ini amat membanggakan keluarga sekaligus negara. Hanya memang berjuang habis-habisannya lah untuk Olimpik tu. Sebabnya pun teramat, lagi punnya first time dia pergi layak ke Olimpik. Dia betul-betul memang untuk layak dengan untuk menang gold medal di Olimpik tu yang ada. Untuk world memangnya dah dapatlah tapi. Sementara itu, keluarganya turut berharap agar Boni dapat pulang ke kampung halamannya dalam masa terdekat setelah hampir 2 tahun berada di Semenanjung Malaysia kerana perlu menjalani latihan sebagai persediaannya ke sukan tersebut. Varian Delta kini dikenal pasti sebagai varian dominan yang menjangkiti penduduk di Sarawak. Ini merupakan laporan terkini Pengarah Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti IHCM Universiti Malaysia Sarawak, Profesor Dr. David Pereira kepada Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Dato' Amar Douglas Ugambas. ICHM bertanggungjawab mengesan varian SARS-CoV-2 yang berlega di Sarawak bagi pihak JPBN dan setakat 17 Ogos lepas, institut tersebut telah memadankan 220 varian ke atas kes positif COVID-19. Menurut Dr. David, sejumlah 179 variant of concern VOC dan variant of interest VOI dikesan daripada spesimen tersebut. Daripada jumlah itu, 178 merupakan varian Delta dan 1 VOI Indonesia yang dikesan di Bintulu. Kadar pengesanan sebanyak 82% merupakan peningkatan daripada 73% yang dilaporkan terdahulu. Dr. David menambah hampir semua pemadanan kes di Kuching merupakan varian Delta dengan 99% pemadanan. Kadar pengesanan tinggi varian Delta dikesan di Samarahan sebanyak 93% atau 38 daripada 41 kes dan Serian sebanyak 95% atau 16 daripada 17 kes. Peningkatan mendadak varian Delta juga dikesan di Bintulu, Miri dan Sibu selain di Mukah, Serikeh dan Betong. Setakat ini sejumlah 771 VOC dan VOI dikesan di Sarawak daripada lebih 2,000 kes positif setakat 17 Ogos lepas. Baik saudara, seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 27 Ogos. Baik, Pemuda Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB menyambut baik pelantikan 10 wakil Sarawak termasuk 8 perwakilan
adalah dari gabungan Parti Sarawak GPS dalam Kabinet Baharu di bawah pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang diumumkan semalam. Ketua Pemuda PBB Gerald Rentab Jabu menerusi kenyataan memberitahu pengekalan seorang Menteri Kanan, 3 Menteri Penuh dan 6 Timbalan Menteri dalam barisan Kabinet membuktikan kerajaan Sarawak terus diiktiraf. Gerald Rentab Jabu menambah pemuda PBB percaya barisan kabinet yang dibentuk akan memantapkan lagi pentadbiran negara yang memfokuskan kepada usaha memastikan kestabilan politik, menangani pandemik COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara demi kesejahteraan rakyat. Beliau yakin kesemua yang dilantik mampu mengalas amanah dan tanggungjawab dalam mendepani senario politik serta ekonomi yang kian mencabar ini. Tegasnya, apa yang patut menjadi fokus utama ialah menangani masalah rakyat dan percaya dengan pendekatan keluarga Malaysia serta melalui jalinan kerjasama rentas parti, kemenangan bersama dalam menangani krisis kesihatan akibat penularan pandemik akan dapat dicapai. Bersempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN Sarawak melalui konvoi Jalur Gemilang KJG telah melancarkan kempen Jalur Gemilang peringkat negeri Sarawak bermula 16 Ogos lepas di Kuching. Pengarah Penerangan Sarawak Suwadi Guliling yang ditemui media ketika konvoi tersebut tiba di destinasi ke-8 di Bintulu semalam mengajak seluruh rakyat di negeri ini mengibarkan jalur gemilang di premis serta kediaman masing-masing sebagai tanda bersatu padu terutama dalam berhadapan dengan pandemik COVID-19. Dan kita juga bila kesempatan kita akan turun dan pemasangan jalur gemilang di tempat-tempat strategik dan kita juga ada di beberapa tempat tu kita memberikan jalur gemilang untuk mereka pasang di premis. Konvoi berkenaan telah melakukan pemasangan jalur gemilang di pekarangan JAPEN Bintulu sebelum bergerak di kawasan sekitar di Bandar Bintulu. KJG yang disertai 6 buah kenderaan dihiasi jalur gemilang bergerak mengelilingi Bandar Bintulu sambil memainkan lagu patriotik serta turut singgah di Pantai Rekreasi Tanjung Batu sebelum bergerak ke destinasi seterusnya iaitu di Miri. Beliau juga mengingatkan semua masyarakat agar sentiasa menghormati jalur gemilang dan bendera negeri sekaligus mengelak berlakunya penggunaan dan pemasangan secara tidak wajar. Rombongan konvoi itu turut disertai oleh Timbalan Pengarah Penerangan Sarawak Aziz Abdul Rahman dan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Rozilawati Nur Aziz. Masyarakat di Miri diingatkan agar jangan percaya dengan berita palsu yang tular tentang tuntutan Bantuan Khas Sarawak Kusayang BKSS, Bantuan Prihatin Nasional BPN dan Bantuan Prihatin Rakyat BPR akan terputus jika tidak dituntut dengan segera oleh penerima yang layak. Menteri Pengangkutan yang juga Menteri Bertanggungjawab terhadap Jawatan Kuasa Pengurusan Bejana Bahagian Miri, Datuk Lee Kim Shin memberitahu pembayaran tersebut adalah sah sehingga 31 Disember depan. Beliau menyatakan demikian dalam kenyataan medianya di Miri selepas membuat tinjauan pengoperasian kaunter Bank Simpanan Nasional BSN Cawangan Miri dan Cawangan Permajaya. Tinjauan berkenaan dilakukan bagi melihat sendiri keadaan orang ramai yang menunggu giliran untuk melakukan urus niaga terutamanya proses pembayaran BKSS, BPN dan BPR di kedua-dua lokasi tersebut. Jelasnya bagi mengelak berlakunya keadaan yang sesak di bank terbabit, orang ramai terutama penerima diseru menyemak status mereka melalui laman web bkss.sarawak.gov.my dan bpr.hasil.gov.my sebelum berkunjung ke mana-mana cawangan BSN untuk membuat sebarang penunaian. Selain itu, pihak pengurusan cawangan BSN Miri, Zulkarain Marosen dan Permajaya Sasha Mela mengesyorkan kepada para penerima untuk membuka akaun simpanan di mana-mana cawangan bank tersebut supaya bantuan dapat dikreditkan secara automatik ke dalam akaun mereka. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif.